Okey, kita masih ada lagi 6 pembentangan yang kita akan dengar pada tengah hari ini. Untuk itu kita menjemput Panitia Pendidikan Islam daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 151. Silakan Ustazah Siti Nur Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali jutaan terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur Kolokium Pendidikan Putrajaya kerana telah menjemput pihak kami menyertai kolokium ini. Saya Ustazah Siti Nur Aisyah binti Arub, Ketua Panitia Pendidikan Islam SKPP 151, mewakili sekolah kami SK Putrajaya Presin 151 akan berkongsi satu pelan intervensi panitia yang dilaksanakan di sekolah kami pada tahun 2022. Sebelum itu, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dan selamat datang ke SKPP Putrajaya 151. Ini adalah guru besar sekolah kami, Puan Siti Aidah binti Muhammad Kasim, dan tagline beliau ialah Our School Culture is Our School Brand. Serba sedikit mengenai sekolah kami. Sekolah kami mula beroperasi pada 2020, 1 Januari 2020, terdiri daripada 2 orang kaki tangan, 37 orang guru dan murid seramai 554 orang, iaitu sebanyak 16 kelas. Tapi masih lagi menumpang di bangunan SMK 181 secara koexist. Plan intervensi panitia 2020 yang dilaksanakan di sekolah kami memfokuskan kepada meningkatkan peratus pencapaian khatam Al-Quran tahun 6. Kami fokuskan kepada usaha untuk meningkatkan kesungguhan yang berterusan dalam amalan membaca Al-Quran dalam kalangan murid tahun 6 intelek. Di samping itu, kami juga ingin menambah baik amalan guru dalam pengajaran dan pemudahcaraan tasmik di sekolah. Ini adalah tapak plan intervensi Panitia Pendidikan Islam yang asal yang kami laksanakan. Tempoh pelaksanaan adalah selama 12 minggu bermula April hingga Jun. Kriteria kejayaan yang kami sasarkan ialah sekurang-kurangnya 40% murid tahun 6 berjaya khatam Al-Quran. Namun begitu, untuk merealisasikan intervensi ini, kami telah mengenal pasti beberapa isu ataupun masalah yang kami hadapi, iaitu pertamanya, murid-murid tahun 6 tidak bersemangat untuk membaca Al-Quran di rumah dan tidak menunjukkan kesungguhan untuk membaca Al-Quran semasa tasmik juga. Yang kedua, kurang peningkatan muka surat bacaan Al-Quran dalam tempoh 4 minggu pertama persekolahan. Yang ketiga, hanya 8 orang daripada 27 orang murid tahun 6 yang khatam Al-Quran. Ini data awal Mac iaitu 29.6%, yang mana tidak menepati KPI Putrajaya, iaitu sekurang-kurangnya 40% murid tahun 6 khatam Al-Quran. Dan kami juga dapati murid-murid 6 intelek kerap tidak membawa buku rekod prestasi yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kebanyakan murid sudah kehilangan buku tersebut yang menyebabkan mereka lupa halaman terkini dan menyukarkan guru mengemaskini perkembangan bacaan mereka. Oleh itu kami melaksanakan pelan tindakan yang terdiri daripada fasa mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Pelan tindakan ini mengikut model kajian tindakan Lewin.
Di fasa bertindak, kami telah melaksanakan beberapa inisiatif, iaitu yang pertamanya mewujudkan diariku. Apakah itu diariku? Diariku ialah diary khatam Al-Quran saya yang merupakan catatan harian bacaan Al-Quran oleh murid tahun 6 intelek. Okay, untuk melaksanakan diariku ini, kami telah berkolaborasi dan bekerjasama dengan guru-guru kafa juga, guru-guru relief dan juga ibu bapa di rumah untuk tasmik dan mengesahkan bacaan murid selain daripada guru-guru tasmik dan GPI Al-Quran di sekolah. Kami juga telah berkomunikasi melalui medium WhatsApp dan Telegram ibu bapa tahun 6 untuk memastikan kerjasama yang lebih berkesan. Selain itu, kami juga menyediakan ganjaran kepada murid-murid. Antara ganjarannya ialah pemberian reward stiker khas yang ditampal di dalam diariku. Begitu juga anugerah diariku terbaik dan juga seterusnya kenaikan tahap penguasaan Al-Quran bagi murid yang mempunyai catatan diariku yang terbaik. Pelaksanaan inisiatif ini telah bermula pada 1 April 2022 di mana guru memberikan penerangan kepada murid-murid 6 intelek berkaitan dengan penggunaan diariku. Seterusnya, semasa PDPC tasmik, murid akan membaca Al-Quran bersama rakan sebaya ataupun murid turus. Setelah itu, guru pula akan mendengar dan mengesahkan bacaan murid. Murid boleh menyambung bacaan di kelas kafa atau di rumah juga bersama ibu bapa. Seterusnya, murid, ibu bapa atau guru akan mencatat halaman bacaan pada diariku. Catatan diary yang konsisten dan menunjukkan kesungguhan diberikan reward stiker. Catatan diariku yang terbaik juga diberikan hadiah oleh guru sebagai peneguhan positif dan boleh dijadikan eviden peningkatan TP Al-Quran. Dan ini adalah contoh beberapa catatan diariku oleh murid-murid 6 intelek. Okey, dan setelah murid mencatat bacaan yang terkini di dalam diariku, guru akan memindahkan catatan terkini tersebut ke dalam buku rekod transit tasmik. Buku ini dimiliki oleh setiap kelas. Dan ini adalah eviden yang menunjukkan perbandingan data tasmik Mac dan Julai 2022 di mana yang pada Mac 29.4% murid khatam iaitu 8 orang murid dan didapati hujung bulan Jun iaitu menggunakan data tasmik Julai 2022 18 orang murid telah khatam. 18 orang murid ini mewakili peratus khatam Al-Quran sebanyak 66.7% ya. Data ini telah meningkat setelah menggunakan diariku selama 3 bulan bersama murid-murid 6 intelek. Selain itu juga diariku ini telah menunjukkan satu perubahan sikap murid-murid tahun 6 intelek yang mana murid-murid berebut untuk tasmik bersama guru dan mendapatkan stiker motivasi. Jumlah muka surat bacaan murid juga meningkat dan 9 orang murid berjaya khatam Al-Quran seperti yang saya maklumkan tadi. Diariku ini juga berupaya membantu murid-murid untuk caknakan diri dengan bacaan Al-Quran masing-masing dan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai satu amalan yang berterusan. Selain itu, ia juga memudahkan guru untuk mengesan tahap bacaan murid
Sebelum ini murid selalu lupa bacaan Al-Quran mereka yang terkini dan menyukarkan guru untuk mengisi maklumat dan mengesan tahap perkembangan bacaan mereka. Berdasarkan keterangan tadi, dapatlah kita simpulkan beberapa kelebihan menggunakan diariku ini. Antaranya, murid-murid dapat merekod dan mencatat muka surat bacaan dengan lebih santai dan bebas dan mendapat ganjaran stiker yang menarik dan memotivasikan mereka. Diariku juga boleh digunakan di rumah, di kelas kafa, di relief kelas dan bila-bila masa. Saiz yang kecil dan nipis boleh diselitkan di dalam Al-Quran atau disimpan dalam beg tanpa menimbulkan isu beg yang berat. Murid juga dapat membuat penilaian kendiri terhadap perkembangan tahap bacaan mereka dan berusaha untuk meningkatkan bacaan secara konsisten. Namun terdapat juga kelemahan penggunaan diariku ini kerana ia memerlukan komitmen yang tinggi daripada pihak guru untuk menyediakan bahan dan menyiapkannya. Pelaksanaan untuk jumlah murid yang ramai juga mungkin sukar untuk direalisasikan. Selain itu, kerjasama yang padu daripada guru kafa, pihak ibu bapa dan guru-guru lain di sekolah yang terlibat merelief turut menjadi cabaran kepada kejayaan inisiatif ini. Namun sebagai cadangan, di masa depan penghasilan diariku ini boleh dikomersialkan lagi dengan cara bekerjasama dengan syarikat percetakan serta kedai koperasi sekolah untuk menghasilkan diary yang lebih mantap berserta package reward stiker yang bertulisan Jawi untuk memudahkan guru. Ia mungkin boleh dijual di kedai koperasi sekolah dan dipromosikan kepada para ibu bapa untuk membelinya bagi kegunaan anak masing-masing. Kesimpulannya, penggunaan diariku ini telah mencapai objektif yang dihasratkan. Berlaku peningkatan data khatam Al-Quran bagi murid-murid tahun 6 dan perubahan sikap dari sudut itqan iaitu kesungguhan murid dan istiqamah dari sudut konsisten dalam pembacaan Al-Quran. Untuk itu, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ustazah Siti Aisyah. Sama-sama. Okey, saya buka dulu jika ada persoalan untuk Ustazah. Pada cikgu-cikgu, pada para peserta yang ada dalam talian, kalau ada soalan, dipersilakan. Ustazah, saya suka idea diariku ni. Soalan saya, adakah diariku ni cikgu cetak Ustazah dan panitia cetak sendiri ke, dan berapa kos yang diperlukan untuk mencetak diariku ni? Sebelum itu terima kasih diucapkan kepada pihak JP Putrajaya, khasnya Datin Numaizah, pembimbing SISC Plus sekolah saya. Pihak panitia menyediakan sendiri diariku ini dan bajet dia pun tidaklah banyak kerana kita menyediakan bahan yang sedia ada kerana murid yang terlibat hanyalah 27 orang. Mungkin kalau sekolah yang ramai murid mungkin bajetnya itu banyaklah ya. Bagi kami tidak menimbulkan masalah, dalam RM20 macam tu je. Alhamdulillah. Maksudnya Ustazah cetak sendiri menggunakan printer di sekolah lah. Printer di sekolah. Tapi nampak menarik Diariku tu nampak menarik dengan keadaannya berwarna-warni kan. Itulah saya juga suka cikgu punya cadangan untuk komersialkan, kemudian tambah stiker kan supaya lebih menarik. Stiker tu boleh dilekatkan sendiri. Ya, murid-murid sekolah rendah memang suka stiker. Okay, dan saya juga nak puji sebab cikgu, saya suka apabila Ustazah address, maksudnya Ustazah dah listkan kelemahan, kemudian penambahbaikan
itu adalah berdasarkan kepada kelemahan yang ada lah. So menjadi tip lah kepada sekolah-sekolah lain, nanti apabila nak tambah baik pembentangan masing-masing, kita rujuk kepada apakah kelemahan intervensi tu untuk kita buat penambahbaikan. Tahniah lagi sekali Ustazah. Ada soalan lain daripada para peserta lain? Tak ada? Okay, tahniah sekali lagi. Alhamdulillah. Syukran. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Okey, baik, saudara-saudari hadirin yang dimuliakan Allah, kita teruskan lagi tengah hari ini, sudah tengah hari. Terima kasih masih bersama-sama kita pada tengah hari ini. Kita akan teruskan dengan pembentangan daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 16 dalam kurungan 1. Kita persilakan Madam Hartina Shahrom untuk membentangkan. Assalamualaikum and a very pleasant day to everyone. I am Madam Hartina Shahrom. I am an English teacher from SK Putrajaya Precinct 61. Alhamdulillah. First of all, I'd like to thank the organizer from Jabatan Pendidikan Putrajaya for allowing us to share this platform and to contribute our ideas on how to overcome some language problems that we are facing in schools. Presently, we heard teachers had been complaining that pupils are becoming weaker and weaker in their writing skills, especially after the MCO. Thinking of this, yes, we need some solutions. 6-pillar approach is what I'd like to present and share to you. The program that we have come out and defined to overcome our pupils' problems in writing. There's a quote: codes to solve writer's problem is to keep them writing. Let me start with our school profile. As you can see, we have 76 teachers, and English teachers, we have approximately 11 of them. And we are the pioneer of STEMEX since 2019. Bidang kajian yang kami utarakan ialah berkaitan dengan kemahiran menulis dan mengarang tahap 2. Kami juga memfokuskan hanya kepada penulisan karangan. Ini adalah dapatan POV yang telah kami laksanakan di peringkat sekolah berkenaan dengan pelbagai kemahiran yang perlu ada untuk murid dalam kemahiran menulis karangan. Kami mendapati hanya 43% murid yang mempunyai kosakata ataupun vocabularies yang mencukupi dalam membina sesebuah karangan. Manakala hanya 55% murid yang mempunyai idea dan juga jalan cerita yang menepati ketetapan jumlah perkataan yang minima. 51% pula murid mampu untuk membina struktur ayat yang tepat mengikut SB ataupun subject verb. Penyusunan rangka cerita yang kreatif dan tidak berulang hanya boleh dicapai oleh 38% murid sahaja. Manakala kemahiran untuk membuat huraian dalam sesebuah karangan hanya 40% murid yang dapat mencapainya, manakala 25% mampu membuat proofreading secara kendiri. Ini adalah antara inisiatif di peringkat sekolah yang telah kami laksanakan, iaitu 6-pillar approach, di mana kami mengukuhkan kadar kemahiran vocabulary, idea flow, sentence structure, inspiration, elaboration and proofreading di kalangan murid-murid dalam kelompok-kelompok yang kecil, juga secara step by step. Sasaran kami ialah kepada semua murid tahap 2 SKPP 16.1 dan kaedah pengumpulan data yang kami laksanakan ialah melalui borang maklum balas Google Form dan juga keputusan PBD di dalam skills writing tahun 4 hingga tahun 6. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah 6 proses yang kami laksanakan sepanjang sesi 2022 untuk memastikan objektif kami dalam penulisan karangan tercapai. Pertama, kami melaksanakan program DEAR, which is drop everything and read. Kami melaksanakannya setiap hari selama 3 minit yang pertama setiap sesi PDPC dengan membaca teks yang kami berikan sepanjang 5 hari dalam seminggu. Di sini juga kami mengajar murid untuk mengenal pasti kata kerja ataupun verbs. Kami melatih tubuh mereka untuk mengeja dan mempelajari perkataan-perkataan baru dan juga frasa-frasa baru. Begitu juga dengan idea-idea ataupun story flow dalam sesebuah karangan. Langkah kedua, kami laksanakan verbs klinik yang kami mulakan seawal Februari hingga Ogos, yang mana ini sangat perlu bagi menanam semua makluman dan pengetahuan asas dalam pembinaan karangan, di mana kami melatih tubi dalam penggunaan kata kerja dan juga tenses, penambahbaikan dalam ejaan verbs itu sendiri, memahami maksud verbs itu sendiri dan penggunaannya dalam ayat mengikut tenses yang sesuai.
Langkah ketiga, kami laksanakan writing prompts pictures yang mula kami laksanakan pada Mei hingga Jun. Ini adalah latih tubi untuk menulis ayat mudah dengan panduan bergambar dan mengaplikasikan penggunaan verbs atau kata kerja dalam ayat tersebut. Kami juga mengajar murid untuk meningkatkan kemahiran menggunakan verbs dalam ayat mudah dan juga ayat majmuk. Langkah keempat, kami laksanakan pula program step by step yang mana kami mula untuk mengajar murid menggabungkan 2 atau 3 ayat yang berkaitan dalam bentuk satu perenggan dengan bantuan bergambar. Langkah seterusnya, kami utarakan hamburger writing model yang kami mula jalankan pada Julai untuk mengajar murid mengembangkan idea yang berstruktur dalam karangan. Kami mengajar mereka untuk menyusun idea yang lebih sistematik mengikut perenggan dalam sesebuah karangan. Dan akhir sekali langkah 6 ialah building writing stamina and cups, which is including capital letters, order, punctuation and spelling. Di sini kami mengaplikasikan langkah-langkah awal yang telah dipelajari daripada langkah 1 hingga 5 kepada murid dalam menghasilkan karangan yang lebih kreatif dan tepat. Ini pula adalah screenshot dapatan daripada Google Form yang telah kami laksanakan di peringkat panitia di kalangan guru-guru dan telah kami terjemahkan dalam bentuk graf seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Ia merupakan anggaran kasar murid yang sudah mempunyai kemahiran-kemahiran yang telah kami ajarkan. Indikasi pertama ialah 1 murid tiada yang mempunyai kemahiran langsung, manakala 5 kesemua murid mempunyai kemahiran-kemahiran yang telah mereka pelajari. Pula adalah dapatan AR ataupun actual results yang telah kami terima selepas kutipan PBD2. Kita boleh lihat peningkatan dari segi peratusan. 4% meningkat untuk kemahiran mempunyai vocabularies yang mencukupi bagi membina sebuah karangan, manakala kenaikan kepada 70% untuk murid yang telah mencapai dan mampu untuk menguasai idea dan juga jalan cerita yang menepati ketetapan dengan jumlah perkataan yang minima. Manakala penggunaan LSP juga meningkat kepada 59% yang mana murid telah mahir untuk menggunakan verbs dengan betul dan mengikut tenses yang tepat. 68% meningkat daripada 38 untuk penyusunan rangka cerita yang lebih kreatif, bermaksud murid tidak lagi mengulang idea yang sama dalam perenggan kedua ataupun perenggan ketiga. Manakala peningkatan kepada 62% daripada 40% untuk kemahiran membuat huraian di dalam sesebuah perenggan dengan lebih efektif. Dan kita boleh lihat juga murid mempunyai kemahiran proofreading yang telah meningkat secara kendiri. Mereka mampu untuk menyimak kesalahan daripada segi punctuation, verbs, sentence structure dan sebagainya. Ini adalah graf dapatan daripada keputusan PBD1 dan juga PBD2. Kita boleh lihat peningkatan dari segi peratusan murid yang telah mencapai TP3, TP4, TP5 dan akhirnya TP6, peningkatan sebanyak 2%. Di sini kita boleh lihat yang murid mampu untuk menguasai kemahiran ini jika dilaksanakan secara betul, konsisten dan step by step. Ini pula adalah antara kekuatan-kekuatan yang kami lihat selepas kami melaksanakan 6 pillar approach. Peningkatan dari segi minat belajar murid disebabkan mereka telah tahu apa yang mereka perlukan untuk membina 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat dan kemudian digabungkan menjadi satu penceritaan. Penggunaan kosakata yang lebih meluas, mereka telah bijak untuk menggunakan sinonim, phrases yang lebih baik dan juga phrasal verbs yang lebih efektif untuk penulisan karangan. Cetusan daya kreativiti murid dalam menghasilkan cerita atau karangan lebih baik. Dan juga keyakinan menulis murid meningkat manakala hasil kerja yang lebih cermat dan teliti dengan pengurangan kesalahan dan kesilapan dalam setiap perenggan yang mereka laksanakan. Antara kelemahan-kelemahan yang dihadapi ketika pelaksanaan pendekatan ini adalah tahap penguasaan murid yang berbeza dalam mengarang dan juga menulis. Kemahiran mengarang juga memerlukan masa yang agak panjang untuk melatih murid sehingga mahir. Namun begitu, kami telah dapat mengatasinya dengan bantuan, bimbingan dan kerjasama rakan sebaya yang lebih membantu kepada murid-murid. Manakala yang keduanya, kami juga mendapat bimbingan dan motivasi yang berterusan daripada rakan-rakan guru yang lain bagi membantu keseluruhan kejayaan program ini. Ini pula adalah rancangan masa hadapan untuk menambah baik lagi program ini di peringkat panitia agar kami dapat membantu murid dalam kemahiran-kemahiran yang lain. Antaranya ialah rancangan ini ataupun program ini boleh diperluaskan lagi kepada murid daripada tahap 1. 6 pillar approach boleh juga digunakan pakai untuk mengajar dalam kemahiran membaca atau reading. Selain daripada itu, program Reaching for the Stars secara bulanan untuk murid yang menunjukkan potensi dalam penulisan boleh dilaksanakan sebagai motivasi berterusan kepada murid.
Ini pula adalah antara aktiviti-aktiviti yang kami jalankan di peringkat kelas. Dear program, Drop Everything and Read kami laksanakan setiap minggu dan kaedah pembacaan yang berulang kami laksanakan setiap 3 minit pertama bagi setiap PDPC dalam setiap hari. Tujuannya adalah untuk melatih murid dari segi pembelajaran vocabulary itu sendiri, sentence structures, ideas, story flows, verbs dan juga frasa-frasa baru yang lebih efektif untuk pengarangan. Manakala verbs clinic, kami gunakan teks yang sama untuk melatih tubuh murid mengenali verbs, penggunaan verbs itu sendiri, mengeja dan memahami maksud serta penggunaan tenses yang tepat dan sesuai. Seterusnya, kami arahkan murid untuk program Writing Prompts Picture yang mana kami berikan anak-anak gambar untuk mereka membina satu ayat dengan elemen-elemen yang perlu dalam struktur pembinaan ayat mudah. Seterusnya, step by step, kami latih murid untuk membina 2 ataupun 3 ayat dengan gambar yang sama dan ayat yang saling berkait untuk menghasilkan satu perenggan yang mudah. Kami juga menitik beratkan CUPS iaitu capital letters, organization, punctuation dan juga spelling. Kami sentiasa menekankan CUPS kepada anak-anak supaya punctuation, capital letters dan juga spelling errors dapat dikurangkan. Akhirnya, kami laksanakan hamburger writing model yang mana daripada satu karangan kami kembangkan kepada 2 atau 3 perenggan dengan idea yang tidak berulang dan pengembangan ataupun huraian untuk setiap aktiviti itu dengan lebih baik dan lebih berkesan. Ini sahaja yang dapat kami kongsikan melalui pelan intervensi Panitia Bahasa Inggeris SK Putrajaya Persin 16. Semoga ia menjadi manfaat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Madam Hartina atas perkongsian. Kita buka soalan kepada rakan-rakan guru, disilakan. Hi Hartina. Hi, madam. Can you Hi. hear my voice? First of all, congratulations on job well done. I see that you've really teamed up in your panel to come up with such how do we say a very effective initiative. Right. However, your focus group, if I'm not wrong, you are focusing on all the level 2 students. Is it right? Basically, after I did on my own class, then I have already expanded this program to my panels. Okay. In my own class, it's year 5. All right. So I've done it earlier. And after that, I think it's very effective for my children. So I expanded it to my English panels of phase 2. All right. Just to clarify, okay. Yeah. We actually want all of the HOPs, all of Ketua Panitia here to understand that you put all the data in front of you and identify a critical issue that you really want to overcome over a short period of time. That is what we want in PIP. It's okay, you can have so many other activities in your panel, fine, this is very good. I really like the idea of you having you doing this, because I can see the scaffolding, I can see how it progresses. I really love all the 6-pillar approach that you have here. It's such a good idea. It's really an awesome idea. I love it. But since this is VIP, we want to focus on the critical issue first. So I wish that in time to come, right? So try to zoom in on what on it can be like 2 or 3 students that you want to repair first. It can be only that. Yes. I did first in my class where I found that 5 of my pupils are having this weak on writing skills. Therefore, I did this 6-pillar approach to them first, and I found that they are really improving, and they learn to like construct a simple sentence on their own based on the examples I gave and all the guidance that I gave, especially the usage of vocabularies, where to put the verbs, and it really helps for these 5 children of mine to improve in their writing. I would say like the simplest for them to write a paragraph is like
combining 2 or 3 sentences just to make a paragraph, and then get another idea, and the same method will be used for the second paragraph as well. And I found that they are really improving. Therefore, I expanded this 6-pillar approach to my other panels as well. Okay, I commend you for that. It's just that I actually want to see how you zoom in and then, Okay. just solve the issue of a small group of focus, a small group of peoples first. And then it's okay Yes. for you to have it. It's good. You can have this activity all year long in your panel. Please go ahead and do this because I really like the activities Thank that you, you do here. Okay, Thank I really, and you can even you can even simplify it, like you say just now what your way forward is, like you can simplify it and use it for the level 1, or even to me, even the secondary school students can use it, right? For the 6-pillar approach. I really like it. Okay, so congratulations to your panel and to Sekolah Putrajaya Precinct 16 1 for this job well done. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, congratulations and thank you Madam Martina. So kalau kita lihat di ruangan chat tu pun pentadbir daripada SKPP nombor 1 juga mengucapkan tahniah kepada penantian bahasa Inggeris SKPP nombor 1. Okey, kita ada lagi 4 pembentangan. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan pembentangan yang ke-19 daripada Penelitian Matematik SK Putrajaya Presin 16-2. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hermawati binti Abdul Samad, Ketua Panitia Matematik daripada SK Putrajaya Presin 16-2 akan membentangkan perkongsian amalan terbaik pelan intervensi Panitia Matematik yang bertajuk Perkasa Operasi Asas Matematik. Untuk makluman, SK Putrajaya Presin 16-2 mula beroperasi pada tahun 2006 sehingga kini. Terdapat kelas aliran perdana, prasekolah dan PPKI dengan kekuatan guru seramai 107 orang dan bilangan murid seramai 1,648 orang. SK Putrajaya Presin 16-2 diketuai oleh Tuan Guru Besar Encik Muhammad Hafizul Nizam bin Jamaluddin. Panitia Matematik mempunyai seramai 17 orang guru. Berdasarkan pengalaman mengajar, seorang guru mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun. 5 orang guru mempunyai pengalaman mengajar 10 hingga 20 tahun dan kurang daripada 3 tahun seramai 11 orang. Bidang kajian yang telah dipilih oleh panitia kami ialah penguasaan kemahiran menggunakan operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi bagi murid tahun 3 yang masih berada di TP2. Fokus kajian kami ialah untuk membantu murid melepasi tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya TP3. Tempoh pelaksanaan ada 3 fasa, iaitu fasa 1 Mei hingga Julai, fasa 2 Ogos hingga Oktober, fasa 3 November hingga Februari 2023. Program inisiatif kami diberi nama Perkasa Operasi Asas Matematik. Sumber bahan merupakan modul yang disediakan oleh guru matematik tahun 3 merangkumi latihan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Tiada penetapan bilangan soalan yang perlu dibuat oleh murid kerana ia bergantung kepada kebolehan dan kemahiran yang telah dicapai oleh murid tersebut. Contohnya, jika seorang murid itu telah menguasai kemahiran menambah dan menolak dan tetapi belum menguasai kemahiran mendarab dan membahagi,
Jadi guru akan memberi lebih tumpuan dan latihan yang cukup untuk soalan operasi darab dan bahagi. Modul asas numerasi juga digunakan untuk memantapkan lagi kemahiran murid dalam menguasai kemahiran asas matematik. Masa pelaksanaan dijalankan pada waktu sesi PDPC dalam kelas, iaitu 5 minit sebelum PDPC bermula dan 15 minit sebelum PDPC tamat mengikut jadual persendirian guru yang terlibat. Cara pelaksanaan adalah secara coaching dan mentoring, secara individu oleh guru dalam kelas dan dijalankan secara berterusan. Untuk eviden dan rekod, hasil kerja murid akan direkod dalam borang pemantauan yang telah disediakan oleh ketua panitia. Di sini dapat dilihat data infografik berdasarkan PBD 1 dan PBD 2 bagi murid tahun 3 yang mendapat TP2. Kita lihat infografik berwarna merah. Berdasarkan data terkumpul daripada PBD 1 tahun 2022, TOV ialah seramai 15 orang murid mendapat TP2. Justru itu kami menetapkan ETR sebanyak 30% murid dapat TP3. Hasil dapatan 6 orang berjaya mencapai TP3 iaitu sebanyak 40% dan ini melepasi sasaran yang telah kami tetapkan setelah menjalankan intervensi fasa 1 Mei hingga Julai. Kita lihat infografik berwarna kelabu. Untuk intervensi fasa 2, Ogos hingga Oktober, kami menggunakan data kutipan daripada PBD 2. Berdasarkan TOV PBD 2, seramai 9 orang murid mendapat TP2. Justru itu, kami telah meletakkan ETR sebanyak 50% murid akan mendapat TP3. Hasil dapatan, hanya 4 orang berjaya mencapai TP3 iaitu sebanyak 44.44% iaitu kurang daripada ETR yang telah kami tetapkan. Seterusnya kita lihat infografik berwarna ungu. Intervensi kami diteruskan lagi untuk fasa yang ketiga iaitu pada bulan November hingga Februari 2023. Kami menggunakan data terkumpul daripada PIP iaitu yang telah dijalankan pada bulan Ogos hingga Oktober di mana TOV seramai 5 orang masih mendapat TP2 dan kami meletakkan ETR sebanyak 60% murid akan mendapat TP3. Dapatan seterusnya adalah berdasarkan kepada kutipan data PBD akhir tahun sesi 2022-2023 yang akan dikeluarkan pada bulan Februari nanti. Walau bagaimanapun, kami telah meletakkan sasaran 3 daripada 5 orang murid akan berjaya mendapat TP3 dan manakala 2 orang lagi adalah kategori tegar. 4 daripada 9 orang murid telah menguasai operasi asas matematik dengan bimbingan guru menggunakan modul 4 operasi asas matematik ini dan 5 orang murid akan diberi bimbingan pengukuhan di dalam kelas dan juga di kelas pemulihan menggunakan modul asas numerasi. Kekuatan inisiatif pertama berfokuskan kemahiran asas matematik sahaja iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi untuk memudahkan dan memastikan murid menguasai kemahiran asas matematik. Yang kedua, kemahiran bermula aras rendah ke aras tinggi. Ketiga, membantu murid termasuk murid pemulihan
melepasi tahap pemulihan. Kelemahan inisiatif pertama, modul ini tidak mengikut tahap penguasaan dalam DSKP Matematik tahun 3. Yang kedua, kekangan masa guru untuk membimbing murid dan membuat aktiviti pengayaan. Penambahbaikan yang pertama, latihan intensif di rumah dengan bimbingan ibu bapa. Dan yang kedua, inisiatif ini diteruskan hingga tamat sesi 2022 dan 2023. Sekian sahaja perkongsian amalan terbaik pelan intervensi panitia matematik daripada sekolah saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Hermawati atas perkongsian sebentar tadi. Kita buka soalan kepada rakan-rakan. Okey, kita lihat ada cikgu yang angkat tangan, Cikgu Khairul Bariah. Silakan cikgu, ada soalan ke? Mungkin Cikgu Khairul Bariah tertekan kod raise hand tu. Daripada rakan-rakan SIC jika ada, silakan. Okay, Assalamualaikum Cikgu. Okay, saya Puan Mazia Yusof. Okay, SIC Plus, Sains Matematik. Okay, so terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah kerana Cikgu berjaya lah menghasilkan PIP dan seterusnya membentang untuk wakil sekolah. Okay, Cikgu ada di talian ke? Ada. Ya, ada Puan. Okey, okey. Okey, saya harap cikgu boleh dengar suara saya? Boleh, jelas Puan. Okey. So tahniah cikgu sebab dapat menghasilkan PIP untuk panitia matematik. Okey, cuma saya ada dua soalan. Okey, soalan yang pertama, bila saya lihat tadi pada PIP tadi, saya nampak dia ada banyak fasa. Ada 3 fasa. Betul? Ya, betul Puan. Okay, so sebenarnya kalau saya faham mungkin cikgu ada buat fasa pertama tu tak berjaya, lepas tu cikgu buat PIP yang lain kan? Betul? Ya. Okay, jadi sebab kita punya PIP ni yang untuk pembentangan hari ni, kita nak lihat dalam tempoh 3 bulan sahaja. Jadi cikgu kena pilih lah yang mana PIP yang antara 3 tu yang mana cikgu nak tonjolkan ataupun cikgu nak bentang pada hari ini. Okay, kalau yang lain tu mungkin cikgu boleh simpan untuk panitia cikgu lah. Okay, and then yang kedua, saya nampak tadi terlalu banyak kemahiran yang cikgu tunjulkan. Maksudnya cikgu nak buat intervensi untuk 4 kemahiran asas. Kan? Darab, bahagi, tambah dan tolak. Okay, so jadi untuk dalam PIP ni, cikgu rasa sebenarnya kemahiran asas yang mana satukah yang paling kritikal? Untuk apa ni yang memang perlulah untuk dijalankan intervensi menggunakan modul yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Okey cikgu ya? Ya. Okey. So cikgu kemahiran yang mana satu cikgu yang cikgu rasa lebih kritikal? Kemahiran yang paling kritikal ialah kemahiran membahagi. Oh, membahagi. Okey. Kemahiran membahagi. Sebabnya faktor utama murid tidak menguasai sifil. Jadi bila cikgu-cikgu ni membimbing murid yang dapat TP2 ni, mereka membimbing berpandukan sifil. Barulah murid-murid ni boleh menjawab. Itu pun bermula daripada konsep membahagi nombor yang rendah, nilai rendah iaitu nilai membahagi dengan 2 sahaja. Okey, terima kasih cikgu. Sama. Okey, terima kasih cikgu. Okey, kita akan teruskan kepada pembentangan kita yang ke-20.
Okey, silakan daripada Penelitian Bahasa Inggeris daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 17-1. Silakan Cikgu Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pegawai dan guru-guru yang terlibat dalam e-Kolokvium Pendidikan Putrajaya 2022 untuk bersama-sama dalam perkongsian amalan terbaik pelan intervensi panitia untuk 2022. Nama saya Cikgu Ibrahim bin Yusof dari SK Putrajaya Persin 17-1, merupakan guru bahasa Inggeris dan juga ketua panitia bahasa Inggeris di sekolah saya, akan membentangkan PIP bertajuk Fun English Attack. Serba ringkas profil sekolah dan panitia sekolah saya. Sekolah saya mempunyai 1,250 murid, 71 orang guru dan diterajui oleh Encik Muhammad Hanizat bin Ismail berserta dengan penolong kanan pentadbiran dan penolong kanan HEM, penolong kanan co-curriculum seperti yang ditera bersama-sama dengan 12 orang guru bahasa Inggeris di sekolah saya. Jadi, untuk bidang kajian, kami telah bersepakat untuk memilih kemahiran membaca. Mengapa kemahiran membaca? Kemahiran membaca merupakan elemen yang sangat penting bagi 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Pada COVID-19 pandemik yang lepas, terdapat sebilangan murid-murid yang masih lagi tidak mahir untuk menguasai elemen 3M. Justru kami telah bersepakat untuk memilih kemahiran membaca sebagai bidang kajian berserta dengan 15 orang murid tahun 3 yang mendapat TP2 dan ke bawah pada PBD 3 2021 dengan objektif yang begitu mudah. Daripada TP2 kami ingin tingkatkan kepada TP3 untuk PBD 2022. Jadi, apakah masalah yang kami hadapi? Pertamanya, murid-murid ini terdapat sebilangan mereka mempunyai masalah untuk mengeja perkataan dan menjejaskan kemahiran membaca mereka. Apabila mereka tidak boleh mengeja dan memahami kosakata yang diberikan, mereka tidak dapat menjawab bahan bacaan yang diberikan dan ia juga dipengaruhi dengan kurangnya motivasi dalam kalangan murid-murid tahun 3 ini. Mungkin juga kesan PDPR pandemik COVID-19 yang lepas, mereka kurang bermotivasi untuk belajar bahasa Inggeris di sekolah. Dan dalam 15 orang murid yang telah kami pilih, 8 orang murid adalah murid pemulihan. Seperti yang dapat dilihat, 53% murid pemulihan dan 47% bukan pemulihan ataupun murid perdana. Jadi apakah kaedah metodologi yang kami laksanakan? Pertamanya, kami kena pasti murid dan masalah yang saya terangkan sebentar tadi. Keduanya, kami jalankan pretest yang begitu mudah, 20 soalan sahaja. Berdasarkan pretest itu, kami laksanakan inisiatif intervensi yang saya akan terangkan sebentar tadi. Dan daripada intervensi itu, kami akan jalankan ataupun kami telah pun jalankan satu post test, juga 20 soalan yang telah diberikan. Juga kami rekodkan dalam PBD 2022.
dan dijalankan sepanjang Julai hingga September melibatkan semua guru tahun 3 dan dibantu guru-guru tahap 1 serta ibu bapa. Untuk inisiatif Fun English Attack, kami mempunyai 3 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa untuk mengukuhkan asas pembacaan. Jadi kami telah mengutarakan satu teknik iaitu phonic song yang mana dapat mengaktifkan rasa seronok belajar, dan kami jalankan early reading program dalam kalangan peserta 3 kali seminggu yang mana mereka akan bersama-sama guru mengikuti program ini. Apabila asasnya semakin kukuh, kami percaya dengan menjalankan elemen permainan berdasarkan teori Howard Gardner iaitu multiple intelligence. Terdapat murid yang mempunyai intelligence seperti kinestetik, visual, mereka ingin bermain, dan ini adalah satu nature ataupun sifat bagi kanak-kanak untuk bermain. Kami namakan ready, set, go. Mereka akan berlari daripada satu stesen ke stesen yang lain untuk mengklasifikasi. Contohnya perkataan caterpillar, adakah 1L ataupun 2L? Adakah caterpillar ianya satu insect ataupun thing? Jadi mereka akan klasifikasikan berdasarkan pembelajaran yang telah dijalankan. Ia dijalankan 2 kali seminggu, dan saya perlu tekankan di sini, ia bukan sahaja termaktub kepada fizikal, mereka juga telah pun berjalan ataupun dijalankan dalam kelas. Mereka berjalan di hadapan dan mereka klasifikasikan yang manakah ejaan yang betul, yang manakah ejaan yang salah, atau kami berikan lembaran kerja bagi menggalakkan mereka mengenal ejaan yang betul. Dan apabila fasa kedua telah dijalankan, kami tekankan fasa yang ketiga iaitu 3 reading modul yang mana terdapat 10 muka surat, dan kami sisipkan dengan elemen yang begitu menyeronokkan riddles iaitu teka-teki bagi meningkatkan rasa seronok mereka apabila mereka membaca dan menjawab dalam reading modul yang telah diberikan. Dan kami berikan juga ini sepanjang bulan 3 bulan sepanjang program ini dijalankan. Dan dapatan daripada kajian ini seperti yang tertera, 15 orang peserta yang berwarna hijau adalah murid-murid pemilihan, dan kesemuanya daripada pretest yang telah dijalankan mereka mempunyai TP2, dan alhamdulillah selepas inisiatif dijalankan terdapat beberapa orang murid yang telah mencapai TP3 dan menariknya ada sebilangan mereka yang telah dalam kalangan murid pemulihan telah mencapai TP3. Jadi ini adalah peratusan dapatan post test yang telah kami jalankan. Daripada post test yang telah kami laksanakan, alhamdulillah 9 orang murid daripada 15 orang murid ini mendapat TP3 iaitu 60%, dan masih lagi terdapat 6 murid ataupun 40% daripada peserta ini masih lagi di TP2. Dan ini ada perbezaan antara pre-test dan post-test. Jika kita lihat di sini, 15 orang murid semuanya adalah mempunyai TP2, dan selepas inisiatif yang kami laksanakan dengan elemen permainan, ready, set, go, mereka bermain, mereka dapat meningkatkan tahap pembacaan mereka, dan hasilnya 9 orang murid telah pun dapat mencapai TP9, dan masih lagi terdapat 6 orang murid di TP2.
namun kami tidak dapat tingkatkan ke TP4 dan seterusnya. Dan apakah impak ataupun kekuatan intervensi ini? Pertamanya sudah tentu ia dapat meningkatkan motivasi dan prestasi murid. Kerana apa? Kerana kami telah menerapkan dan juga mensisipkan elemen permainan ready, set, go, yang mana murid rasa seronok untuk bermain. Dalam masa yang sama mereka tidak sedar mereka sedang belajar, dan ini dapat meningkatkan prestasi mereka, juga merupakan kekuatan daripada program ini. Dan seperti yang saya terangkan sebentar tadi, disebabkan pandemik COVID-19 sebelum ini, murid-murid tidak rasa ada motivasi untuk hadir ke sekolah, tidak mahu untuk belajar. Namun hasil temu bual yang telah dijalankan, mereka rasa seronok dan mereka hadir ke sekolah kerana mereka ingin bersama-sama dan menghadirkan dalam kelas intervensi yang dijalankan. Dan kami juga mendapat kerjasama daripada ibu bapa. Bagaimana? Daripada reading modul yang telah kami laksanakan, terdapat ruang di bawah. Murid-murid perlu mendapatkan tanda tangan ibu bapa setelah mereka selesai menjawab soalan yang diberikan, dan ibu bapa perlu menurunkan tanda tangan menandakan mereka telah pun selesai menjawab reading modul yang telah dijalankan. Ini merupakan kekuatan kami. Namun begitu, kami mempunyai kelemahan. Pertamanya, kami mendapati bahawa kami mempunyai kekangan masa kerana terdapat program-program sekolah yang lain, dan juga aktiviti hands-on yang kami jalankan adalah yang terhad. Kami ingin mempunyai pelbagai aktiviti. Contohnya, way forward ataupun cadangan. Di masa hadapan, kami boleh tingkatkan ataupun mempelbagaikan aktiviti. Contohnya menggunakan tanah liat, boleh dapat mengeja perkataan yang telah pun mereka belajar, dan ini dapat membantu bagi mengingati ataupun mengaktifkan tahap pemikiran mereka. Dan yang paling penting untuk way forward cadangan di masa hadapan, mereka perlu one-on-one session bersama guru-guru tahap 1 mahupun tahap 2 untuk turut serta bagi menjalankan intervensi murid-murid yang telah turut serta dalam program ini. Dan saya yakin dan percaya kita perlukan lebih ramai guru dan kerjasama ibu bapa dalam program ini. Saya harap guru-guru dan pegawai dapat belajar daripada apa yang telah saya persembahkan pada hari ini, dan semoga kita semua saling bermanfaat dan belajar antara satu sama lain. Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Okey, tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Ibrahim atas pembentangan yang sangat bersemangat sebentar tadi. Kita buka soalan kepada rakan-rakan guru, silakan. Puan Sanisa. Good afternoon, Ibrahim. Are you online? Yes. Okay, hi. Cannot see your face. Wait. Okay, congratulations to a very good initiative. FEA, Fun English Attack, right? Okay, so I see that you divided it into 3 phases. Yes. I would like to know, one, is it done simultaneously or is it in sequence? And are all English teachers involved in this initiative? All right. Thank you, Puan Zanisa, for the question. All right. For the first question, what we did with our team members, the first phase, we believe that it's very important for us
to strengthen the basic skills among the students or the pupils. So we do the early program also phonic song first, and then from there they have the basic, and then we move to the more fun activity, which is a game actually, the ready set go. So it's like we need to put some sort of like input first before we want to move to another phase. So it's like, that is why I divide it into phase, but actually it's just, it's just a duration what we do first. So and number two, what we did with my class or my school, we involve all year 3 teachers and myself. I'm actually a level 2 teacher. Another question is that what is the form of your I noticed that you had the pre and post test. Yes. Or what is the form of the test? How did It's just a written question. Yes. Because you are focusing on the reading skill, right? Yes. So how is the form? Are you like listening to them read? When all the targeted students, you listen to them read, or how is it? We, of course, some of them they couldn't really read. I mean, they can read, but most of them they have problem to read properly. So we give the question, multiple choice question. So we help them to answer the questions, MCQ. So from there they can just answer which one is the correct one. Okay, congratulations, Ibrahim, and everyone in the panel, right? And also all the schools, all the teachers in your schools. Congratulations again. Thank you so much. Thank you, Baim. Yes, thank you. Okay, Cikgu Ibrahim. Cikgu Ibrahim juga mendapat tahniah daripada Puan Nadia Khalid dekat ruangan chat. Ucapkan congratulations daripada Cikgu Zuraini. Ramai yang mengucapkan tahniah kepada Cikgu Ibrahim. Cuma Cikgu Ibrahim nampak semakin kurus tu. Okey. Jaga kesihatan baik-baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru yang dihormati sekalian, kita akan teruskan kepada pembentangan kita yang ke-21. Kedua terakhir pada tengah hari ini, iaitu daripada penelitian matematik daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 18-1. Silakan Cikgu Nurul Akmal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurul Akmal binti Abdul Khalid daripada SK Putrajaya Persin 18-1, mewakili panitia matematik kami. Ingin berkongsi perkongsian amalan terbaik pelan intervensi panitia bagi sekolah kami yang saya namakan sebagai Fast Darab. Ini adalah profil sekolah kami yang mana SKPP Putrajaya Persin 18-1 terletak di Jalan P18 Persin 18, 62,150 Putrajaya, yang mana lokasinya di bandar, dan sesi kami hanyalah pagi sahaja dengan kod sekolah iaitu WBA 2011. Untuk bidang fokus, pelan intervensi kami bertujuan bagi meningkatkan kemahiran murid dalam operasi darab, yang mana fokus sekolah kami ialah pada kelas 2 Cempaka, yang mana pada kelas ini terdapat ramai yang masih lagi tidak mencapai TP3. Oleh itu, pelbagai inisiatif yang dilaksanakan di sini saya nyatakan terdapat 3 inisiatif, iaitu pertama, melaksanakan modul cakna FAST iaitu fakta asas.
selain itu juga latih tubi petak sifikku mudah serta coaching dan mentoring secara berterusan oleh guru kepada murid secara individu. Dapatan daripada keputusan PBD kutipan kedua dapat dilihat di sini bahawa terdapat pengurangan pada TP1 iaitu apabila kita lihat daripada jadual, TOV ini merupakan kutipan pertama pada PBD dan ETR adalah kutipan kedua. Oleh itu dapat dilihat terdapat pengurangan bilangan murid TP1 yang mana daripada 6 murid TOV berkurang seramai 2 orang dan ETR-nya masih lagi tinggal seramai 4 murid iaitu 10%. Begitu juga dengan TP2 yang mana TOV yang didapati daripada kutipan pertama PBD menyatakan bahawa terdapat 35 murid yang berada di TP2. Apabila kutipan yang kedua berlaku banyak pengurangan dengan nilai yang terbaru iaitu seramai hanya 11 murid. So masih lagi terdapat 27% berbanding dengan sebelumnya 85% yang tidak mencapai TP3. Secara keseluruhannya menunjukkan pengurangan dan intervensi seramai 41 orang murid ini perlu diberi perhatian bagi meningkatkan pencapaian ke arah TP3. Murid seramai 10% yang mana berada di TP1 serta 27% murid yang masih di TP2 akan dilaksanakan intervensi seterusnya. Yang inilah yang dapat kita lihat daripada infografik di sini yang mana graf palang ini menunjukkan seramai TP1 seramai 10% dan TP2 masih lagi ada 27% dan 63% menguasai bagi TP3. Untuk yang perlu diberi perhatian adalah pada TP1 dan 2 dalam bulatan ini yang perlu diberi fokus bagi PIP seterusnya bagi kumpulan murid ini. Impact ataupun kesan daripada intervensi ini menunjukkan bahawa murid akan lebih fokus. Keduanya dapat meningkatkan kemahiran operasi darak. Ketiga, meningkatkan keyakinan murid dalam operasi darak. Ini menunjukkan aktiviti intervensi yang dijalankan dalam kelas yang mana murid akan diberi latih tubi secara kerap bagi setiap 5 minit sesi kelas. Mereka akan dilatih tubi mengisi petak sifir 100 daripada masa yang banyak seterusnya. Apabila dilatih tubi akan semakin kurang masanya untuk dia menjawab. Oleh itu, bagi murid yang tidak menghafal, dengan cara ini dapat memberi alternatif kepada mereka untuk mendapatkan jawapan sifir. Seterusnya dapat membantu kepada penguasaan darab dan topik-topik yang lain. Walau bagaimanapun, daripada intervensi ini dapat disimpulkan bahawa terdapat kekurangan yang mana masih lagi tidak mencapai minima iaitu TP3. Yang mana kita lihat tadi masih lagi ada yang tidak iaitu 10% daripada TP1 yang tidak mencapai dan 27% yang tidak mencapai TP3. Kelebihannya ialah daripada intervensi ini bahawa semakin kurangnya murid yang berada di TP1 dan 2 dari
dan itu berlaku banyak pengurangan murid daripada TP1 asalnya 4 kepada 2 dan TP2 yang ramai 35 kepada 11. Seterusnya, penambahbaikan. Guru perlu pelbagaikan intervensi dan kaedah yang menarik dengan pendekatan didik hibur serta perkongsian multimedia bagi merangsang minat murid. Cadangannya daripada dapatan ini, murid yang masih di bawah TP3 haruslah dibimbing secara individu oleh guru matematik mengikut masa yang sesuai. Itu sahaja dari perkongsian sekolah kami bagi plan intervensi dapatan daripada PBD yang dilaksanakan pada tahun 2022. Harapannya dapatlah dikongsikan amalan terbaik ini bersama-sama dengan rakan-rakan dan sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Cikgu Nurul atas perkongsian sebentar tadi. Kita buka soalan kepada rakan-rakan guru, silakan. Okey, silakan rakan-rakan SISC Class. Assalamualaikum Cikgu Nurul. Salam. Okey, tahniah untuk intervensi yang telah dijalankan. Saya suka sangat berfokus dan cikgu zoom in kepada tahun 2 saja kan, dan kepada murid yang nak capai TP3. Betul? Betul. Sangat macam itulah yang kita harapkan daripada semua MLT, supaya ada fokus tu. Kat mana fokus, apa dan apa yang nak capai dalam masa 3 bulan. Dan saya suka inisiatif cikgu. Cikgu gunakan modul ya. Modul tu adakah dibina sendiri ke macam mana? Modul tu hasil daripada KP yang sebelumnya. Saya murnikan, saya ubah-suai sikit sebab saya baru KP je di sekolah ni. So saya teruskan je orang kata intervensi sebelum ni, dan tidaklah saya beli ataupun dapat di mana-mana. Memang perkongsian daripada ahli panitia jugalah. Okay, that's good, sebab kita nak cikgu sendiri yang tahu lokaliti kan, maksudnya cikgu tahu anak murid cikgu, apa kelemahan anak murid cikgu. Tak mungkin sama dengan sekolah di tempat lain, mungkin dalam Putrajaya pun sama sekolah di sebelah-sebelah pun kan. So develop yang cikgu punya kan. So saya suka kalau cikgu buat sendiri daripada cikgu ambil saja modul di mana-mana, dan lebih cantik kalau kita customize macam tadi saya sebut customize kepada anak murid ni lemah yang mana, ini modul dia. Anak murid Alia ini dia, Siti ini dia modul dia. Jadi lebih bermakna dan dia kita boleh tengok progression lah sorang-sorang tu macam mana kan. Okay, so tadi yang 41 orang murid ni mencapai semuanya ke? Dah mencapai ETR? Yang 41 tu yang masih lagi kita baru 41 tu adalah murid yang perlu kita fokuskan untuk PIP yang seterusnya. Seterusnya. So apa cadangan cikgu untuk yang 41 orang murid ni? Saya akan tambah baik lagi dan murnikan modul mengikut kesesuaian murid serta orang kata laksanakan secepat yang mungkin. Orang kata naik sekolah cepat-cepat kita laksanakan sebab kita dah tahu dah TOV tu tak perlu nak tunggu PBD pertama baru nak bergerak. So mungkin boleh juga difikirkan secara kolaboratif dalam panitia, mungkin ramai cikgu kan, you bila letak your heads together kan, lagi banyak buah fikiran yang lagi canggih, yang lagi menarik, yang you explore sini sana, yang jumpa teknik-teknik yang belum you cuba. Itu yang kita nak. Okey, apa pun tahniah cikgu, tahniah pada panitia dan tahniah kepada sekolah kelas 1 Precinct 18-1. Okay, terima kasih Cikgu Nurul Rahmah, tahniah penelitian matematik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru sekalian, kita telah pun sampai kepada perbincangan kita yang terakhir. Sebelum tu ingin diingatkan bahawa selepas saja pembincangan yang terakhir ini, kita akan umumkan
antara anugerah-anugerah lah yang akan kita umumkan selepas saja selesai pembentangan terakhir. Untuk itu dimohon kepada yang ada di dalam Google Meet ini untuk kekal sehingga majlis ataupun e-kolokium kita ini tamat. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput penitia yang terakhir daripada Penitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-2. Silakan Cikgu Sharifah Roziah binti Said Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Sharifah Roziah binti Said Idris daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-2. Saya akan mewakili Penitia Bahasa Melayu untuk membentangkan pelan intervensi penitia Cepat Baca Sayang. Untuk makluman para hadirin sekalian, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18-2 telah ditubuhkan pada tahun 2012. Pada tahun ini, tenaga pengajar untuk subjek Bahasa Melayu seramai 13 orang, guru option Bahasa Melayu 9 orang, manakala guru bukan option 4 orang. Jumlah murid keseluruhan untuk data atau enrollment terkini seramai 795 orang. Bidang kajian program intervensi kami iaitu kemenjadian murid penguasaan TP tahun 2 2022-2023. Seramai 7 orang murid tahun 2 yang terlibat dalam program Cepat Baca Sayang. Bidang fokus yang dititik beratkan dalam program Cepat Baca Sayang adalah kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Penitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Putrajaya telah pun memilih dan melaksanakan 2 inisiatif untuk program Cepat Baca Sayang, iaitu 1 program Cepat Baca Sayang dan yang kedua mentor rakan sebaya iaitu program MRS yang akan dilaksanakan 2 kali seminggu. Memandangkan murid-murid 7 orang murid berkenaan merupakan murid pemulihan, manakala dalam tempoh seminggu ada 2 kali murid berada di kelas seperti biasa, maka guru pemilihan dibantu oleh guru mata pelajaran untuk melaksanakan program Cepat Baca Sayang. Untuk makluman semua, program Cepat Baca Sayang yang kami laksanakan bermula pada bulan Mei hingga bulan September. Data untuk TP1 dan TP2 ini kami ambil daripada data murid ketika mereka berada di tahun 1. Jadi pada akhir program ini kami jangkakan ke 77 orang murid yang terlibat, iaitu murid 2 Adil, 2 Azam dan 2 Arif akan mendapat TP3. Hasil dapatan kami pada kutipan PBD bulan Jun 2022 hanya seramai seorang murid untuk setiap kelas yang telah pun mendapat TP3. Impak daripada program Cepat Baca Sayang, daripada 7 orang murid yang terlibat dalam program ini, hanya 3 orang murid sahaja yang berubah tahap penguasaannya, iaitu Muhammad Adam Fitri, Muhammad Hadi Rizal dan Muhammad Zaim bin Muhammad Radi. Manakala murid yang lain tidak berubah tahap penguasaannya. Sebagai contoh, Muhammad Alfi Zahri, murid ini hanya hadir ke sekolah pada 18 September 2022 kerana murid ini mendapat rawatan atau terapi diseleksia di UKM. Untuk Nur Alina Zahra, murid ini juga bermasalah tentang kehadiran. Murid ini masih lagi tidak dapat berkomunikasi dengan pertuturan yang betul. Murid ini didapati ada masalah pelat. Untuk Muhammad Umar Hayan, setelah program ini dijalankan dengan perbincangan ibu bapa, murid ini menghadapi masalah pembelajaran. Dan Safwan Harith, setelah program ini dijalankan, masalah mata yang dihadapi oleh murid ini mengganggu semasa PDP, menyukarkan
murid ini untuk membaca dan juga untuk menulis. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah kelemahan, kekuatan dan cadangan penambahbaikan untuk program yang kami jalankan. Setelah perbincangan bersama ahli-ahli penatia, guru-guru mata pelajaran serta guru pemulihan. Kelemahan yang kami hadapi ketika melaksanakan program ini iaitu masalah kehadiran murid. Manakala masalah kedua iaitu bilangan modul yang kami gunakan tidak mencukupi jika digunakan serentak oleh ketiga-tiga kelas, memandangkan ketiga-tiga kelas tersebut merupakan kelas yang berbeza. Untuk kekuatan, Alhamdulillah, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 18-2 mempunyai guru yang sangat berpengalaman melebihi 5 tahun. Guru mata pelajaran tersebut juga dibantu oleh guru pemulihan yang sangat berpengalaman. Kegabungan kedua-dua orang guru ini banyak membantu murid-murid yang terlibat. Cadangan penambahbaikan yang kami cadangkan iaitu penggunaan modul bantu baca yang diberikan oleh KPM. Kami akan teruskan program cepat baca sayang ini dengan menggunakan modul bantu baca yang dibekalkan oleh KPM. Lebih memudahkan murid-murid serta guru-guru untuk melaksanakan program ini dengan baik dan serentak. Berikut adalah gambar serta dokumentasi modul yang kami gunakan serta PDP yang dilaksanakan semasa program cepat baca sayang. Program ini murid-murid belajar seperti biasa di kelas biasa, namun selepas PDP dilaksanakan dalam masa tempoh 5 hingga 10 minit, murid-murid yang terlibat akan dibimbing untuk membuat bacaan. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri, manakala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dan terima kasih. Maaf saya tak buka mic tadi. Okey, terima kasih dan tahniah diucapkan kepada Cikgu Sharifah Roziah atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kita buka soalan kepada rakan-rakan guru, silakan. Okey, Cikgu Sharifah, mungkin satu soalan daripada saya. Di dalam senarai murid yang sasaran cikgu tadi, ada seorang murid dilihat murid disleksia mungkin dia dalam kalangan murid MBK lah adakah murid ini akan difokuskan lagi pada PIP yang seterusnya nanti? Kita akan berdasarkan maklumat daripada guru Cikgu Nur Syamira, murid ini memang kita fokuskan, masih lagi kita fokuskan kerana murid ini berada di kelas perdana, masih lagi di kelas perdana. Jadi kita tak akan abaikan murid ini, kita akan usaha bersama-sama dengan ibu bapa, dan murid ni sekarang dah tidak lagi menjalani terapi di UKM. Mungkin murid ini akan menunggu untuk masuk ke kelas pendidikan khas. Okey. Tapi sementara masih lagi berada di sekolah, insya-Allah kita akan cuba bantu yang mana kita mampu untuk bantu. Gitu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Sharifah Roziah dan tahniah kepada panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 18-2. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya pembentangan sebentar tadi, maka berakhirlah pembentangan daripada 22 panitia yang membuat perkongsian plan intervensi panitia pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia sekalian, semasa sesi pembentangan sebentar tadi, pihak jawatan yang diketuai oleh Puan Sanisa binti Samad ada membuat
penjurian bagi mengiktiraf hasil kerja tuan-tuan dan puan-puan. Antara kategori penjurian yang telah dibuat adalah pertama tentang pembentangan terbaik, kedua PIP terbaik, dan ketiga anugerah emas, perak dan gangsa kepada setiap panitia. Tanpa melengahkan masa, bagi mengumumkan pemenang dijemput Encik Muhammad Sabri bin Sudin, Timbalan Pengarah Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, untuk mengumumkan para pemenang. Silakan. Terima kasih Encik Rosikin Saidun selaku pengurusi untuk Kolokium Pendidikan Putrajaya pada hari ini. Minta maaf ya sebab saya di rumah ni pencahayaan tu tak berapa cantik sikit. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya mengumumkan untuk perkongsian amalan terbaik Pelan Intervensi Panitia di Kolokium Pendidikan Putrajaya 2022. Bagi anugerah emas, ada 8 sekolah telah dipilih, iaitu pertamanya SK Putrajaya Persin 82 melalui Panitia Bahasa Tamil. Yang kedua SK Putrajaya Persin 81 Panitia Bahasa Inggeris. SK Putrajaya Persin 91 Panitia Pendidikan Agama Islam. SMK Putrajaya Persin 51 Panitia Bahasa Inggeris. SMK Putrajaya Persin 14.1 Panitia Bahasa Perancis. Maaf ya, SMK Putrajaya Persin 91 tadi Panitia RBT. SK Putrajaya Persin 11.1 Panitia Bahasa Melayu. Dan SK Putrajaya Persin 83 Panitia Bahasa Inggeris. Untuk anugerah perak ada 12 sekolah, iaitu SK Putrajaya Persin 18.1 Panitia Matematik, SK Putrajaya Persin 16.1 Panitia Bahasa Inggeris, SK Putrajaya Persin 11.3 Panitia RBT, SK Putrajaya Persin 15.1 Panitia Pendidikan Agama Islam, SMK Putrajaya Persin 81 Panitia Bahasa Melayu, SK Putrajaya Persin 18.2 Panitia Bahasa Melayu, SMK Putrajaya Persin 16.1 Panitia Bahasa Inggeris, SK Putrajaya Persin 92 Panitia Bahasa Melayu, SK Putrajaya Persin 14.1 Panitia Bahasa Arab, SK Putrajaya Persin 51 Panitia Pendidikan Muzik, SK Putrajaya Persin 16.2 Panitia Matematik, dan SK Putrajaya Persin 17.1 Panitia Bahasa Inggeris. Seterusnya anugerah gangsa, iaitu SK Putrajaya Persin 11.2 Panitia PSW dan SMK Putrajaya Persin 11.2 Panitia RBT. Untuk Pelan Intervensi Terbaik bagi Kolokium Pendidikan Putrajaya 2022 ini melalui Panitia Bahasa Tamil, iaitu SK Putrajaya Persin 82. Dan pembentang terbaik bagi Kolokium Pendidikan Putrajaya 2022 adalah Cikgu Nur Zuraini binti Makno, SK Putrajaya Persin 81. Tahniah semua pada yang menyertai, dan kami ucapkan terima kasih kerana menyokong program Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Tahniah dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Sabri bin Sudin atas pengumuman pemenang sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, para pemenang atau para penerima anugerah akan diberikan sijil pengiktirafan melalui e-sijil yang akan dihantar kepada email tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT, kita telah pun menghampiri akan menutup sesi e-kolokium kita pada petang ini. Alhamdulillah, kita telah pun dapat mendengar 22 perkongsian daripada rakan-rakan kita. Diharapkan segala inisiatif yang dibuat, yang dilaksanakan boleh memberikan idea kepada guru-guru lain di sekolah-sekolah lain. Jika ingin mendapatkan
penerangan yang lebih detail berkaitan inisiatif tersebut, mungkin kita boleh terus berhubung dengan guru-guru yang telah pun membuat perkongsian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin berpantun dengan serangkap pantun. Tenang-tenang air di kali tempat mandian putra dan putri. Sempurna sudah, majlis diraih, salah dan silap harap dimaafi. Akhir kata, pihak majlis dan jawatankuasa E-Colloquium Pendidikan Putrajaya 2022 memohon maaf andai terdapat kesilapan dan kekurangan di sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.